Buletin pagi 18 Oktober bersama saya Amraf bin Luqman. Terus ikuti tajuk utama pagi ini. Muzakarah khas akan membincangkan SOP solat dan aktiviti di masjid dan surau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muzakarah khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam akan membincangkan isu SOP mengenai aktiviti masjid dan surau, termasuk cadangan merapatkan susunan saf ketika solat berjemaah Rabu ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah diminta untuk mengatur muzakarah itu bagi mendengar taklimat penilaian risiko semasa COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan KKM. Dalam satu kenyataan, beliau berkata langkah itu dibuat susulan pengumuman kerajaan mengenai peralihan fasa dan kelonggaran SOP Pelan Pemulihan Negara PPN. Jelasnya, suatu keputusan demi maslahah umum akan dapat dicapai serta berharap aktiviti masjid dan surau khususnya solat jemaah seperti sedia kala akan dibenarkan. Tambahnya, semua ahli muzakarah yang terdiri daripada mufti negeri serta ahli-ahli yang dilantik dalam kalangan pakar turut dijemput hadir dalam muzakarah itu. Jumaat lalu, Arab Saudi mengumumkan solat berjemaah dengan kapasiti penuh dibenarkan di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah bermula semalam. Sekolah di wilayah Persekutuan Labuan yang sudah berada dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Nasional PPN juga sudah bersedia menerima kehadiran murid hari ini. Semua sekolah rendah dan menengah di Pulau Bebas Cukai itu selesai disanitasi secara berperingkat sejak Ogos lalu. Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Aru antara sekolah yang sibuk membuat persiapan akhir menjelang pembukaan semula sekolah, babitkan murid tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 yang akan hadir secara penggiliran. Meletakkan siki di setiap aras blok seluruh sekolah di Labuan antara inisiatif dan langkah proaktif mencegah penularan wabak COVID-19 bagi memastikan murid kerap membasuh tangan. Selain prosedur operasi standard SOP, keceriaan sekolah turut dititik beratkan bagi membangkitkan semangat dan keterujaan murid untuk kembali ke sekolah. Dalam pada itu, usaha vaksinasi COVID-19 kepada pelajar sekolah di Labuan hampir selesai apabila 68% daripada jumlah pelajar tersenarai lengkap 2 dos. Proses vaksinasi pelajar berusia 16 dan 17 tahun selesai minggu lalu dan baki lebih 30% lagi yang berumur 12 hingga 15 tahun pula masih belum lengkap. Usaha itu turut melibatkan persiapan kategori murid tahun 6 yang bakal hadir ke sekolah secara penggiliran mulai 1 November depan. Tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Kebangsaan SK Sungai Lada, rata-rata ibu bapa meluahkan rasa syukur dan penghargaan atas usaha kerajaan itu. Ia sekaligus membolehkan anak-anak mereka dapat membuat persiapan awal untuk kembali ke sekolah dan belajar dalam keadaan yang lebih selamat. Okey, tidak sebarang masalah. Mereka pun bersedia dan tidak sabar lagi untuk pergi ke sekolah lah. Mungkin terlembur lama sudah kan PDPR di rumah. Jadi harapan anak-anak ini pun memang hendak bersemuka lah dengan kawan-kawan dan juga guru-guru di sekolah. Buat ibu bapa di luar sana yang menolak untuk menerima vaksin bagi anak-anak, saya rasa susah hati sebab tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Sebab anak kita ke sekolah bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan orang yang kita tidak tahu. Tetapi bagi peluang pada mereka, sebab kita hidup ni bukan setakat ini je. Kita kena berhadapan dengan cabaran pandemik sekarang ni. Pandemik ni tidak akan hilang. Saya rasa gembira lah sebab dah lama lagi kita mau jumpa guru, rakan-rakan dan saya juga rindu. Sebab bagus untuk kesihatan kita. 2,000 guru di seluruh negara masih enggan mengambil suntikan vaksin COVID-19, menurun berbanding 2,500 guru sebelum ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin menegaskan guru terlibat tetap tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka di sekolah yang dibuka semula. Katanya langkah itu penting kerana ia boleh memberi kesan besar terhadap ekosistem serta operasi sekolah walaupun bilangan terbabit tidak ramai berbanding jumlah keseluruhan lebih 415,000 guru sedia ada. Misalnya untuk murid berkeperluan khas MBK dan anak-anak istimewa yang perlu rapat dengan guru mereka. Tegasnya, guru terlibat perlu mengambil berat kenyataan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sebelum ini yang menyatakan semua penjawat awam dikehendaki mengambil vaksin COVID-19 sebelum 1 November depan.
17 individu di kawasan Pasir Mas, Kelantan telah membuat laporan polis enggan menerima vaksin sepanjang tahun ini. Laporan itu dibuat mewakili keluarga masing-masing dengan alasan keselamatan diri. Mereka yang terlibat berumur antara 30 hingga 50 tahun, terdiri daripada pelbagai latar belakang serta kerjaya. Di vaksin ni biasanya dia buat report ni bersama dengan keluarga dia sekali lah. Kadang-kadang untuk anak dia, untuk bini dia. Dia mewakili keluarga lah. Dia tak mahulah keluarga dia terlibat dengan vaksin apa semua. So, untuk keselamatan dia lah. Ada yang berkejaya, ada yang golongan agama, tak tentulah. Kesemua laporan polis itu diterima dan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri untuk tindakan lanjut. Mengulas pematuhan SOP di lokasi tumpuan di daerah itu, pihaknya mendapati rata-rata pengunjung mematuhi peraturan ditetapkan. Golongan miskin dan orang kurang upaya OKU di Terengganu yang lengkap vaksin COVID-19 akan diberi keutamaan untuk menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta bantuan agensi kerajaan negeri lain. Syarat baru itu merupakan antara perkara yang diperlu dipatuhi sebelum golongan sasar berkenaan memohon sebarang bantuan. Kita kerajaan negeri, kita ikut kementerian kerana vaksin itu duduk di bawah Kementerian Kesihatan. Maksudnya selepas ni permohonan tu maksudnya akan cek dulu tak? Kita akan cek. Okay. Semua permohonan akan dicek sama ada dah berapa syarat manalah. Tetapi kita akan cek dia terima 2 dos lagi. Dan kalau dia tak terima, pertama kali kita akan beri nasihat lah. Supaya pergilah ambil vaksin dulu. Kalau nak bantuan. Dan insya-Allah saya rasa rakyat kita akan terima. Jelasnya perkara itu berkuat kuasa serta merta. Beliau berkata demikian selepas melawat warga emas yang terlantar sakit di Kampung Losong, Panglima Perang semalam. Dalam perkembangan lain, beliau meminta individu yang kematian ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 untuk membuat laporan kepada pihak berwajib agar bantuan dapat disalurkan kepada mereka dengan segera. Tahap pematuhan SOP COVID-19 di Johor mencapai 98% sejak kebenaran rentas negeri bermula 11 Oktober lalu. Ia setelah operasi pemantauan berterusan dilakukan pihak berkuasa terutamanya di lokasi tumpuan ramai pada hujung minggu. Sehingga kini semalam dan hari ini yang setahu saya memang tak adalah kita arahkan patah balik. Alhamdulillah pematuhan tu memang setakat ni memang sangat memuaskan hati. Semuanya memakai face mask dan telah pun lengkap divaksin dan mengekalkan penjarakan sosial. Antara SOP lain yang turut dipatuhi orang awam termasuk memeriksa suhu badan, menggunakan aplikasi MySejahtera serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Bagi pengunjung, peluang merentas negeri digunakan sebaiknya untuk bersama keluarga tersayang. Saya bersyukurlah, gembira tak terkatalah. Pasal selama ni pun semua anak-anak pun yang jauh pun tak dapat jumpa kan. Ini dia dah dapat balik, dah dapatlah jumpa cucu-cucu semua. Sebab SOP kan kita pun pakai face mask, pakai sanitizer, dan kita plan dari awal lah perjalanan kita. Jagalah jarak masing-masing sebab kita pun tak tahu kan benda tu tak nampak. So itulah, jaga jarak, pakai face mask. Kerajaan optimis untuk meneruskan beberapa projek infrastruktur di Terengganu menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dalam usaha mempercepatkan pembangunan sosioekonomi di negeri itu. Ia termasuk projek pembangunan Taman Industri Polimer di Kerteh, menaik taraf Jalan Persekutuan FT237 ke Maman dan projek Jalan Raya Simpang Pulai Gua Musang, Kuala Berang. Apapun peruntukan pembangunan untuk tahun depan belum dimuktamadkan, yang akan muktamad pada 9 bulan Oktober bila Menteri Kewangan bentangkan belanjawan. Jadi jumlah peruntukan akan dimuktamadkan. Lepas itu kita akan perincikan projek-projek yang meneruskan. Tambahnya, kerajaan juga komited untuk menyediakan peruntukan bagi pelaksanaan projek berimpak tinggi sekurang-kurangnya 50% daripada peruntukan pembangunan asas. Ia akan diperuntukkan kepada 6 negeri iaitu Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu bagi meningkatkan ketersambungan dan akses yang lebih baik kepada infrastruktur asas, ameniti dan perkhidmatan. Beliau berkata demikian selepas sesi libat urus pasca RMK12 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu semalam. Turut hadir Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.
Barisan Nasional BN akan mengadakan pertemuan dengan kepimpinan parti komponennya bagi membincangkan pembahagian kerusi sekiranya pilihan raya negeri PRN Melaka diadakan. Setiausaha Agongnya Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata pemilihan calon juga akan ditentukan kepimpinan negeri dan pusat. Kita belum ada formula khusus untuk membincangkan dari segi kedudukan pembahagian kerusi ini. Kerana setiap pilihan raya tentunya mempunyai dinamiknya tersendiri, ya, iaitu kedudukan tersendiri dalam setiap kawasan. Jelasnya, BN akan bertanding semua kerusi yang ditandingi pada pilihan raya umum PRU ke-14 lalu. Hasil pertemuan awal dengan kepimpinan BN Melaka, beliau mendapati persiapan telah dilakukan bagi menghadapi kemungkinan PRN. Pihaknya bagaimanapun perlu menunggu pengumuman Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hari ini berhubung status PRN. Kementerian Dalam Negeri KDN akan membincangkan isu gaji pegawai dan anggota polis dengan kementerian dan agensi berkaitan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu memerlukan kajian lebih menyeluruh merentasi pelbagai kementerian. Beliau berkata perbincangan itu antara lain melibatkan Kementerian Kewangan MOF dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA selain yakin perbincangan awal berkaitan isu itu sudah berlangsung. Ia juga sebagai penghargaan kepada polis yang cemerlang melaksanakan tugas sebagai pasukan barisan hadapan pandemik COVID-19 tanpa mengira waktu meskipun sibuk melaksanakan tugas hakiki menjaga keselamatan negara. Kalau gagal mematuhi SOP, walaupun keadaan hari ini telah pun beransur baik, tetapi jika SOP tidak dipatuhi, tidak ada jaminan bahawa kes baru tidak akan berlaku walaupun vaksin telah lebih 92% ketika ini. Tetapi kalau SOP tidak dipatuhi, jangkitan boleh berlaku. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena upacara pemakaian pangkat Ketua Polis Daerah Bera Superintendent Mansur Samsudin yang dinaikkan pangkat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bera semalam. Perdana Menteri yang juga anggota Parlimen Bera turut mengumumkan pembinaan beberapa balai dan pondok polis baru serta menambah baik balai sedia ada di beberapa lokasi strategik demi keselamatan penduduk selari dengan keperluan semasa. Turut dimaklumkan kenaikan grade IPD Bera kepada grade B yang antara lain membolehkan pertambahan jumlah keanggotaan dari 300 anggota kepada 400 hingga 600 anggota. Menjadi seorang pegawai polis tidak menjamin terlepas daripada menjadi mangsa manipulasi sindiket Macau Scam. Itu antara pengalaman yang dirasai sendiri Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yong Lei Chu apabila dijadikan modal sindiket itu bagi tujuan menipu ahli keluarganya. Menceritakan semula kejadian 6 tahun lalu itu, beliau berkata kakaknya dihubungi individu mendakwa dirinya seorang pegawai polis. Individu itu memperdengarkan suara seorang lelaki meminta tolong bagi meyakinkan bahawa dirinya telah ditahan di lokap. Beliau turut dimaklumkan mengenai satu lagi kes membabitkan sindiket Macau Scam yang menggunakan namanya untuk menipu mangsa September lalu. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan ataupun sesiapa di masyarakat ini terima panggilan itu, perkara itu wajar disahkan dengan pihak polis dahulu. Jangan terpengaruh dengan ataupun tertipu dengan panggilan yang masuk itu. Please verify and then you always verify everything you need to verify even for investment. Beliau berkata demikian ketika berkongsi pengalamannya menerusi forum risiko jenayah kepada wanita dalam program Amanita High Profile Policing di Projek Perumahan Rakyat PPR Kepong semalam. 6 tan kelengkapan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia HMATM Sibu Sarawak diterbangkan dengan pesawat A400M Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM semalam. Pesawat membawa kelengkapan itu berlepas dari Pangkalan Udara Subang jam 7 pagi dan selamat tiba di lapangan terbang Sibu jam 8.50 pagi. Dalam satu kenyataan, Markas 9 Brigade Infanteri memaklumkan antara kelengkapan hospital dan peralatan perubatan yang diterima adalah kemah drash, kemah utilis, pendingin hawa, katil medan, alat bantuan oksigen serta pelbagai peralatan perubatan lain. Penghantaran itu bagi membantu usaha Kementerian Kesihatan KKM melengkapkan keperluan HMATM Sibu yang akan beroperasi dalam masa terdekat. Ia didirikan bagi membantu hospital daerah menguruskan pesakit bukan kes COVID-19 sekaligus meringankan tugas staf perubatan. Apabila beroperasi sepenuhnya, HMATM Sibu yang mempunyai 100 katil itu akan diatur gerak oleh staf perubatan dari 1 batalion ubat.
Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara. Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan individu yang sudah lengkap vaksinasi tidak perlu memakai pelitup muka di tempat awam. Bagaimanapun arahan itu tidak terpakai di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah kerana semua pengunjung masih wajib memakai pelitup muka. Selain itu, kelonggaran turut diberikan apabila penjarakan fizikal bukan lagi satu kewajipan semasa majlis sosial termasuk semasa berada di dalam pengangkutan awam, restoran dan pawagam. Dewan Perkahwinan turut dibenarkan beroperasi mengikut kapasiti penuh. Langkah pencegahan masih dikekalkan di beberapa tempat seperti semakan suhu dan status kesihatan menerusi aplikasi Tawakalna. Sektor awam dan swasta masih perlu menyediakan pencuci tangan kepada pengunjung. Gunung berapi La Palma kembali memuntahkan lahar awal pagi hari ini selepas gempa berukuran 4.5 magnitud menggegar Kepulauan Sepanyol. Pihak saintis menyifatkan lahar yang mengalir berkenaan sebagai tsunami lava. Dua gempa yang menggegar La Palma merupakan paling kuat direkodkan di kawasan ini sejak letusan gunung berapi 19 September lalu. Menurut pihak berkuasa, muntahan lahar yang mengalir ke arah Laut Atlantik memaksa lebih 300 orang berpindah meninggalkan kediaman mereka. Ia menjadikan angka keseluruhan mereka yang dipindahkan sebanyak 7,000 orang sejak bencana alam ini mula tercetus. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Buletin Pagi. Patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan walau di mana jua anda berada. Saya Makin Lokman. Salam hormat dan Assalamualaikum.